Alhamdulillah, summa alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni kita dapat sama-sama menunaikan solat sunat tarawih dan seterusnya. InsyaAllah kita akan menjalani ibadah puasa seperti biasa pada esok pagi. Dan pada malam ni, tuan-tuan, kita nak berkongsi, mengulangi semula apa yang selalu ditekankan ketika di dalam bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan ni, tuan-tuan, dia dua perkara menjadi poin dalam bulan Ramadan ini. Yang pertama, taqwa. Yang kedua, Al-Quran. Dua benda ni adalah dua perkara yang amat-amat sinonim ataupun amat-amat bersamaan dengan bulan Ramadan. Di mana ayat-ayat yang pertama tentang puasa ni, tuan-tuan, sudah terang lagi jelas, sudah terang lagi bersuluh. Allah Ta'ala sebutkan bahawa kewajiban puasa ini adalah untuk melahirkan insan yang bertakwa. Yang keduanya, adanya bulan puasa ni, tuan-tuan, adalah bulan di mana Al-Quran itu diturunkan, bahkan dalam ayat yang berkaitan dengan malam Al-Qadar, tuan-tuan, pun dikaitkan dengan turunnya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkannya, yakni Al-Quran, pada malam Al-Qadar. Puasa pun syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan itu bulan di mana diturunkan padanya Al-Quran. Jadi dua benda ni yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan ataupun yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Cumanya, tuan-tuan, marilah sama-sama kita merenung, tuan-tuan. Kenapa takwa? Pertama, kalau ustaz tiap-tiap tahun, kalau ustaz ceramah, kalau masuk bulan puasa, dekat radio, buka radio IKIM, tuan-tuan, radio Sinar ke radio apa, tiap-tiap kali nak azan, ceritanya sama. Takwa, takwa, takwa. Dalam pesanan tentang takwa ni, tuan-tuan, bukan setakat bulan puasa saja. Tiap-tiap minggu Tok Imam sebut ittaqullah, menjadi salah satu rukun pesanan supaya umat Islam bertakwa. Ada apa dengan takwa ni, tuan-tuan? Sebab takwa ni, tuan-tuan, sebagaimana yang semua tuan-tuan tahu, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah di kalangan kamu ialah yang paling takwanya. Ayat ini disebut selepas Allah Ta'ala menyebutkan tentang penciptaan manusia yang berbilang bangsa dan berbilang kaum. Nak menunjukkan bahawa kemuliaan sesuatu bangsa, kemuliaan sesuatu kaum itu bukan pada ras, bukan kepada keturunan dia, sebagaimana
ideologi parti Nazi, tuan-tuan, yang pernah berkuasa satu ketika di Jerman dulu. Di antara ideologi mereka ialah, doktrin mereka ialah, orang Jerman adalah bangsa Aryan. Bangsa Aryan adalah bangsa yang paling mulia di dalam dunia. Sebab tu menjadi kewajiban kepada bangsa Aryan untuk menguasai dunia. Tak, Islam tak mengajar begitu. Tidak mengajarkan bahawa bangsa itu, ras itu menjadikan seseorang itu mulia, tetapi Allah Ta'ala kata, inna akramakum indallah, sesungguhnya yang paling mulia di kalangan kamu. Setelah disebut tentang penciptaan manusia dan bangsa, dia tak sebut cerita orang-orang beriman, dia sebut tentang bangsa manusia, ras etnik dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan antara bangsa-bangsa ni siapa yang paling mulia? Inna akramakum indallah atqakum, yang paling takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis, Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayun nas akram, manusia mana yang paling mulia? Maka Nabi kata, akramahum indallah atqakum. Jawapan Nabi sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling mulia di kalangan kamu ialah yang paling takwa. Lalu para sahabat, orang yang bertanya itu menyatakan, laisa an hadza nas'aluk, bukan benda ni yang kita orang tanya. Lalu Nabi kata, fa'akramun nas Yusuf Nabiullah bin Nabiullah bin Nabiullah bin Khalilullah. Nabi kata, manusia yang paling mulia ialah Yusuf Nabi Allah bin Nabi Allah bin Nabi Allah bin Khalilullah, maknanya keturunan Nabi Ibrahim. Orang tu tak puas hati, dia kata lagi, laisa an hadza nas'alu, bukan benda ni yang aku tanya. Bukan nak tanya apa yang kira yang paling mulia ni siapa. Bukan itu jawapan yang dia nak. Dia tak puas hati lagi, tuan-tuan. Lalu Nabi kata, fa'an ma'adinil Arab tas'aluni, apa dari keturunan Arab? Maknanya kau nak tanya benda orang mulia ni, apa yang apa ni, daripada keturunan Arab ke yang kata orang paling mulia tu? Lalu orang yang tanya dia kata, na'am, ya. Lalu Nabi kata, fa khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam idza faqihu. Rupanya dia nak tanya, di antara orang-orang Arab ni siapa yang paling mulia? Lalu Nabi kata, yang paling baik di antara kamu ketika jahiliyah adalah yang paling baik di dalam Islamnya jika dia faham tentang Islam. Dia poin daripada hadis ni, tuan-tuan, yang pertama sekali tadi. Itu poin paling utama. Masuk kepada bila dia kata orang Arab ni mana yang paling mulia, Nabi kata yang paling faham agama. Bila faham agama, tuan-tuan, maka di situ akan letak dasar takwa. Maknanya salah satu ciri takwa ini ialah berilmu. Bila dikaitkan balik dengan Al-Quran Karim, tuan-tuan, kita sebut dalam surah Al-Baqarah ayat yang pertama, kedua, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, itulah kitab yang tidak ada keraguan padanya, menjadi petunjuk bagi orang bertakwa. Akhirnya takwa itu balik semula kepada Al-Quran. Nak faham agama, tuan-tuan, idza faqihu, Allahumma faqihna fid din wa 'alimna at-ta'wil. Itu doa yang sepatutnya kita baca selalulah, supaya Allah bagikan kita kefahaman dalam agama.
Sebab bila kita faham agama tuan-tuan, bukan tahu, faham, dekat situ nanti akan melahirkan orang yang bertakwa. Itu ciri pertama tuan-tuan. Orang bertakwa ni dia mesti orang berilmu. Ilmu sumber dia yang paling utama dalam ikut bahasa Jawanya cakap epistemologi. Maknanya sumber ilmu yang paling utama ialah Al-Quranul Karim. Sebab tu tuan-tuan, tahun ini saya ke mana-mana saya pergi tuan-tuan, bila cerita pasal Quran, saya anjurkan kira kempen supaya cuba tahun ni tuan-tuan khatamkan terjemahan Quran. Di samping kita mengejar khatam Quran, khatamkan terjemahan Al-Quran. Maknanya baca terjemahan Al-Quran tu, tak payah baca Arabnya, baca terjemahannya sahaja sampai khatam, macam kita baca novel. Tapi itulah, kita ni jadi malah baca kan, nak baca terjemahan pun males. Ya baca Quran lah, lepas ni mungkin ada tadarus, ya bacalah. Tapi besok pagi, siang ambil terjemahan Quran, baca terjemahannya sahaja. Tengok tuan, mesti ada something yang kita akan dapat daripada kita menghatamkan terjemahan Al-Quran itu, dibanding kita cuma mengejar nak khatam Quran tadarusan dengan mengaji Al-Quran itu. Mesti ada bezanya tuan-tuan. Tak dinafikan membaca Quran menjadi satu ibadat yang Rasulullah SAW menyatakan tiap-tiap huruf itu akan diganjari dengan 10 kali ganda pahala. Itu fadilat ataupun kelebihan orang yang membaca Quran. Dan banyak lagi lah Quran sebagai syafi', sebagai syafaat ketika kita berada di dalam kubur nanti. Quran yang jadi syafaat dan Quran yang jadi kawan. Tetapi tuan-tuan, yang nak jadi hudal lil muttaqin itu, yang dikatakan syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran hudal linnas, menjadi petunjuk kepada manusia, wa bayyinatin minal huda, yang menerangkan akan petunjuk itu, wal furqan, dan menjadi pembeza, yakni Quran itu akan membezakan yang hak dengan yang batil, membezakan yang halal dengan yang haram, membezakan antara syirik dengan tauhid, membezakan di antara kufur dengan iman, membezakan di antara benda khair baik, benda sayyi'ah, benda yang buruk, membezakan di antara syurga dan neraka. Itu Quran, semuanya ada dalam Quran tuan-tuan. Sebab tu saya ulang balik, tokoh-tokoh yang memeluk agama Islam ni tuan-tuan, puncanya dia baca Quran terjemahan. Dia bukan baca Quran yang Arabnya macam kita baca tiap-tiap malam bulan Ramadan, kita nak khatam, kalau boleh nak khatam 2 kali. Tapi mereka baca Quran terjemahan, dapat petunjuk. Sebab apa? Dia faham. Itu dia katakan tadi, idza faqihu, kalau dia faham. Maknanya selama ni kita baca Quran tuan-tuan, tiap-tiap tahun khatam Quran, kita tak faham. Bila kita tak faham tuan-tuan, petunjuknya tak ada. Sebab tu tuan-tuan, duk terfikir juga. Duk terfikir tuan-tuan, tiap-tiap tahun umat Islam ni satu dunia lah tuan-tuan, sembahyang tarawih, puasa, tarawih siap masuk siaran langsung, masuk TV tuan-tuan, masuk surat khabar, tiap-tiap tahun keluar, beribu-ribu orang membanjiri masjid di sebuah negeri, sembahyang tarawih sampai melempah-lempah keluar tuan-tuan. Quran berkumandang. Tapi tuan-tuan, kalau zaman sekarang ni tuan-tuan, ukuran tentang sesuatu perkara itu berdasarkan kepada piawaian, standard. Itu zaman moden punya ukuran, quality standard. Masjid-masjid ni, masjid ni tak masuk ISO ya, tak ada. Masjid Kancung tu masuk ISO tuan-tuan. Baru sebelum puasa itu hari baru
kena audit. Macam-macam file dia tengok. Nak tengok dia punya standard ni macam mana. Standard quality. Tak tahu apa keputusannya lagi. Kalau kita tengoklah zaman sekarang ni tuan-tuan, banyak badan-badan profesional dia membuat suatu penilaian standard bagi negara-negara yang ada di dunia. Contoh, standard index corruption perception index, indeks persepsi rasuah, dibuat oleh satu badan namanya Transparency International. Top 10 negara yang paling kurang rasuah ada masuk negara Islam, yang tiap-tiap tahun tarawih, yang tiap-tiap tahun khatam Quran, yang tiap-tiap tahun puasa tuan-tuan. Itu baru indeks persepsi rasuah tuan-tuan. Belum masuk indeks-indeks yang lain. Cumanya untuk tahun 2022 ni tuan-tuan, indeks keamanan dunia, negara yang paling aman tu adalah masuk 1-2 negara Islam. Itu belum lagi masuk indeks kemakmuran dan sebagainya tuan-tuan. Sebab manusia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi khalifah ni nak memakmurkan bumi. Bila kata memakmurkan bumi, jangan ingat makmurkan bumi itu semata-mata ibadat. Islam bukan agama ritual tuan-tuan. Islam adalah agama ritual dan sosial. Agama ritual yakni agama yang mengajarkan tentang hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga agama sosial yakni agama yang mengajarkan bagaimana kita nak berhubung di antara satu sama lain. Itu belum indeks kebersihan tuan-tuan. Negara yang paling bersih, top 10 negara paling bersih, ada tak? Negara Islam. Saya tak sempat tengok yang terbaru ni. Kalau yang sebelum ni tak ada. Indeks pollution ni maknanya pencemaran alam. 10 negara yang paling bersih dia punya udara alamnya ini, satu pun tak ada negara Islam. Tapi bila negara yang paling pollution, paling tercemar udaranya, top 10 bawah, yang paling bawah sekali, banyak berdiri negara Islam. Ini semua tuan-tuan kita nampak macam remeh tau. Nampak alah ustaz. Sebab kita nampak, sebab pemikiran kita ni sudah celaru tau. Celaru di antara sekular dunia dengan sekular akhirat. Sebab tu saya ulang balik lah, dalam pemikiran kita ni bila kita sebut tentang sedekah, sebut tentang wakaf, sebut tentang infak dan sebagainya, pikiran kita mesti pergi masjid, pergi surau, pergi sekolah agama. Sebab tu jalan berlubang, tak ada siapa pun fikir nak wakafkan supaya nak tampal jalan tu. Ada yang fikir? Sebab tu hospital tuan-tuan, tak ada seorang pun nak fikir kita buat satu hospital wakaf. Hospital swasta tapi wakaf. Siapa-siapa boleh pergi. Kalau paling tidak, kalau tak siapa-siapa pun, B40 cukup syarat, pergi dapat layanan. Ada tuan. Sebab pemikiran kita tu dah disekularkan, sekular akhirat. Asal cerita pasal agama, ceritanya itulah. Sebab tu bila cerita pasal maksiat tuan, lain tak ada. Buka aurat, maksiat. Campur gaul laki perempuan, maksiat. Hiburan nyanyi tekangkang tekungkung, maksiat. Tapi rasuah tak maksiat. Scam, sampai umrah pun scam tuan. Tak maksiat. Scam tak maksiat. Sebab tu tak heran bila umrah pun di scam, pergi haji pun kena scam. Sebab tidak menganggap benda tu tak macam apa maksiat. Maksiat tu yang tak pakai tudung, yang tak pakai apa, itu maksiat. Minum toddy, itu maksiat. Makan babi, itu maksiat. Tipu orang tak maksiat.
Janji tak ditepati, tak maksiat. Janji lepas isyak, betul-betul lepas isyak, subuh. Tidak menepati masa. Tapi nanti kejap lagi kita nak bersurai, kita akhiri dengan surah Wal Asri. Baca Wal Asri tuan-tuan. Tapi waktu tak pernah ditepati. Itu antara masalah yang melanda tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, di antara ciri, sebab itu dikatakan orang yang bertakwa itu adalah manusia yang mulia, sehingga melahirkan apa yang Allah Ta'ala sebut, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia, bukan dikeluarkan untuk umat Islam. Ukhrijat linnas, dikeluarkan untuk manusia, yang mana bila dapat mewujudkan satu masyarakat yang bertakwa, yang pernah dibuktikan dalam sejarah keagungan Islam tuan-tuan. Memang betul umat Islam menjadi umat yang terbaik, dikeluarkan untuk manusia, sehingga menjadi contoh kepada orang-orang Eropah pada masa itu yang berada dalam zaman kegelapan. Zaman kegelapan, zaman penindasan. Tuan-tuan ingat, dia orang buat undang-undang, contoh, banyak undang-undang dekat dalam dunia ni, undang-undang sivilnya berasaskan kepada undang-undang yang dibuat oleh Napoleon Bonaparte, Perancis. Napoleon Bonaparte ni, dia ambil undang-undang tu, contohnya daripada penaklukan dia kepada negeri Mesir dan sebagainya. Dari situ dia ambil contoh, dimodifikasi, dimodified dan sebagainya, dibuat. Banyak lagi negara, legal maxim ataupun kaedah-kaedah undang-undang tu banyak ada persamaan dengan kaedah-kaedah qawaidul fiqhiyah, kaedah-kaedah fiqh. Cuma bila masuk ke tempat mereka, masa tu orang-orang Latin yang yalah, kita masuk ke Spanyol tu bahasa Latin, legal maxim tu jadi Latin lah, jadi bahasa Latin sampai sekarang. Prima facie itu baca Latin. Lagi apa selalu modus operandi, kita selalu dengar kan, baca dekat surah, itu bahasa Latin, diambil daripada qawaidul fiqhiyah, contoh terbaik, teladan. Sebab inna akramakum indallahi atqakum itu yang Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ni pernah mengatakan, Arab mulia bukan kerana keturunan, tapi Arab itu mulia kerana Islamnya. Islam itulah yang memberikan pencerahan kepada bangsa Arab, tuan. Dan Islam jugalah yang memberi pencerahan kepada bangsa Melayu, sehingga akhirnya orang Melayu pernah ada tamadun dia, tuan-tuan. Cuma itulah. Jadi tuan-tuan, di antara ciri-ciri orang bertakwa ini tadi, yang pertama ialah berilmu, pengetahuan. Itu paling utama, tuan-tuan. Sebab itu disebutkan dalam Quran, yarfa'illahu allazina amanu wallazina utul ilma darajat. Diangkat darjat orang-orang yang beriman. Tak cukup dengan orang yang beriman, orang-orang yang berilmu pengetahuan, yang diberikan ilmu pengetahuan, beberapa darjat. Dikaitkan dengan takwa, inna akramakum indallahi atqakum. Itu nak menjadi takwa tu, pertama berilmu. Yang kedua, sudah tentulah melaksanakan yang macam dan Tok Imam sebut selalu dalam khutbah, bertakwalah kamu semua kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, iaitu dengan melaksanakan segala titah perintah Allah, meninggalkan segala larangan. Kerana nak bertakwa itu, dia kena melaksanakan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara daruri. Wajib yang memang kita tahu secara daruri itu adalah benda yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Rukun Islam itulah. Sembahyang, puasa, zakat, pergi haji kalau mampu. Kalau tak mampu, daftar-daftar. Bila pergi haji 2060 baru pergi haji. Tak apalah, itu tak menjadi hal. Pokoknya kita dah ada azam nak pergi haji. Seterusnya ialah
Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala ni tuan-tuan, bila disebut alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dikatakan hudal lil muttaqin tadi, alif lam mim la dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab Quran menjadi petunjuk kepada orang bertakwa. Orang takwa itu apa? Antara cirinya alladzina yu'minuna bil ghaib, yang beriman dengan benda yang gaib. Benda gaib ni apa? Allah Taala benda gaib. Tak ada siapa boleh nampak Allah Subhanahu wa taala ketika hidup. Mati besok dalam kubur, ataupun kalau ikut di syurga besok, dapatlah melihat Allah, ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lagi apa benda gaib? Benda gaib lagi ialah lepas mati pergi mana? Pergi alam barzah. Alam barzah tu benda gaib. Percaya? Masuk dalam kubur, dan tu alam barzah nanti ada nikmat kubur, ada azab kubur. Percaya? Percaya dengan tu. Bila dia percaya dengan tu tuan-tuan, dia akan berhati-hati, dia akan bertakwa lah. Bertakwa maknanya hati-hatilah. Jangan menipu nanti kang masuk kubur kau. Jangan makan harta yang haram nanti kang masuk kubur nanti kang. Kalau ingat kubur, ni banyak ni pasal tak ingat kubur. Ada juga orang cakap, alah ustaz, bukan menampak dalam kubur. Betul lah, tak nampak. Tak ada apa. Ada orang balik kubur bagi tahu, wih, usah ngapusi lah, aku jero kubur teruk lah, aku ngapusi biar jero kubur dibleduk dasi. Tak ada yang cakap tuan, sebab benda tak nampak. Sebab tu dikatakan orang yang beriman dengan benda yang gaib. Wa yuqimuna shalah, dan mendirikan sembahyang. Sembahyang ni tak boleh tinggal. Itu sembahyang ni dia macam poin utama lah menjadi seorang yang muslim tuan-tuan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lepas sembahyang Allah Taala sebut, dan daripada apa yang kami rezekikan engkau bagi nafkah. Nafkah ni tuan-tuan yang utama, yang pertama-tama Allah Taala sebut. Selepas daripada wabil walidaini ihsana wa zil qurba, dengan orang yang paling kerabat, paling dekat dengan kamu. Yang paling dekat dengan kita siapa tiap-tiap malam? Bocor ni. Itu yang paling dekat. So infak, nafkah kepada isteri ada tak? Lagi lepas isteri kita yang paling dekat apa? Anak-anaknya. Lepas anak-anaknya siapa? Ya putu ni, yang kadang-kadang putu lah. Mantu ni, menantunya. Lagi siapa? Ya bapak-bapak saudaranya, kaum kerabatnya. Itu yang dinamakan silaturahim. Dalam banyak-banyak hadis tuan-tuan, banyak-banyak Quran, bila cerita tentang silaturahim ni tuan-tuan, silaturahim tu bukan maksudnya menjalinkan hubungan silaturahim dengan orang yang tak ada kena-mengena dengan kita. Tapi kita silap. Selalu kita boleh sebut nak menjalinkan silaturahim dengan orang lain, dengan keluarga sendiri tak diingatnya langsung. Padahal menghubungkan silaturahim yang disebut dalam hadis-hadis Nabi dan ayat Quran itu ialah kaum kerabat kita, zawil arham itu. Zawil arham itulah nanti yang kalau yang zawil kurba yang paling dekat itu dah tak ada, zawil arham itu yang akan jadi pewaris kepada harta kita. Kalau zawil kurba itu dah tak ada. Lepas daripada itu barulah rakan yang dekat, rakan yang jauh, baru apa, lepas daripada kaum kerabat barulah jiran tetangga, barulah kawan-kawan, barulah akhirnya orang lain tuan-tuan. Tapi inilah benda yang banyak terabai dalam banyak-banyak kes rumah tangga ni tuan-tuan. Itulah yang berlaku tuan-tuan. Kemudian alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Apalagi ciri orang bertakwa yang daripada hudal lil muttaqin tadi, yu'minuna bima unzila ilaika. Dia balik lagi pada Quran. Beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau. Quran. Balik lagi pada Quran tuan-tuan. So maknanya kita ni kena mentelaah Al-Quran. Bukan tadarus saja.
Bukan tadarus membetulkan bacaan setakat semata-mata betulkan bacaan tajwidnya, tak, itu je betul penting. Tapi yang penting itu mentelaah isi kandungan Quran. Nak mentelaah, nak tahu isi kandungan Quran, ya kena baca dengan maknanya. Cat Stevens masuk Islam tak baca Arabnya, dia tak baca dengan tajwid, dia tak baca dengan taranum, dia baca terjemahan bahasa Inggeris. Tu ahli parlimen Belanda yang dulu duk menghina, mengutuk Islam dan sebagainya, tiba-tiba masuk Islam pasal apa? Dia baca Quran dalam bahasa Belanda. Dia tak baca dalam bahasa Arab dengan taranum. Dia baca dalam bahasa Belandanya. Dapat petunjuk dia. Yang baca dengan taranum tak dapat petunjuk. Baca punya sedap, tapi tak dapat petunjuk. Ngaji sedap apa semua, menipunya kuat juga. Bukan orang sini lah, orang lain tuan. Sebab tu kita kena faham tuan-tuan, bahawa Islam ini adalah satu agama yang bukan semata-mata agama mengajar kita bagaimana untuk beribadat, yakni ibadat khususiyah. Dalam bab ibadat tu memang dah diperincikan bagaimana cara kita nak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh syirik kepada Allah dan sebagainya tuan-tuan. Tapi dalam hubungan sesama manusia ni tuan-tuan, hubungan sosial. Sebab tu Islam ni adalah agama ritual dan juga agama sosial. Agama yang berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga agama yang mengajar kita hubungan sesama manusia. Kat situlah baru tercapainya takwa. Kalau kita tumpukan kepada yang ritual saja semata-mata tuan-tuan, tarawihnya penuh, buat tak cukup 20, tak puas, buat 36 rakaat. Pernah buat? Tak pernah buat kan? 36 rakaat. Tak cukup. Lagi apa lagi? Dengan wiridnya lagi, dengan lah. Tak cukup dengan tu ya tuan-tuan. Sosialnya dia pun nak kena. Sosialnya tu hubungan-hubungan kita, itu yang paling. Sebab itulah dalam satu hadis yang tuan-tuan sendiri pun sudah maklum tentang seorang wanita yang sahabat bertanya seorang wanita, kebetulan wanita lah. Nanti orang kata ni Islam bias gender, maksud perempuan je kena. Tak. Kebetulan ditanya itu seorang wanita, kuat puasanya, kuat sembahyangnya, kuat dia punya ibadatnya, wirid, zikir dan sebagainya, tetapi mulutnya tidak pernah tidak menyakiti jiran tetangganya. Nabi kata dia dalam neraka. Sedekah banyak tuan, tapi asyik menyakiti orang aja. Orang asyik tak senang hidup dengan dia tuan-tuan. Banyak cara menyakiti tuan-tuan, kadang-kadang kita tak sedar. Contohnya pasang lampu dekat kereta tu, lampu HID kan, nanti kalau ngoncor mata orang sampai sakit, itu mengganggu tuan-tuan. Itu dosa. Jangan tak dosa tuan-tuan. Kadang-kadang ialah tengok benda tu macam remeh kan, tapi sebenarnya itulah. Contohnya parking tak betul. Parking itu kat tengah-tengah kan, kat belakang. Jadi orang nak masuk tak boleh. Itu satu bentuk gangguan tuan-tuan. Itu pun antara benda yang Islam ajar supaya kita ni parking tak betul, keluar kereta, masuk balik, start balik enjin, betulkan kereta. Dapat pahala tuan-tuan. Jangan ingat pahala tu ngaji je. Benda-benda yang kita nak bagi kemudahan nak supaya orang tidak menjadi susah dengan kita. Banyak kan hadis kan dikatakan orang Islam itu adalah man salimal muslim, orang Islam lain itu selamat daripada kejahatan tangannya, kejahatan mulut dia dan sebagainya tuan-tuan. Sebab itulah yang keduanya, bila sahabat tanya ada seorang perempuan sembahyang tak kuat, dia buat yang wajib aja. Puasa pun Ramadan aja. Sedekah pun RM1, RM2 je, tak banyak. Tapi tak pernah menyakiti hati jiran, tak pernah buat masalah kepada orang. Sentiasa orang tak susah dengan dia lah, disebabkan dia. Rasulullah kata masuk syurga. Dia tak semestinya masuk syurga tu. Lagi-lagi kalau banyak sedekah, tapi sedekah daripada harta yang tidak tentu hala. Sebab tu dalam Islam tak ada istilah mencelup duit haram untuk dijadikan halal, tak ada. Agama lain saya tak tahu, mungkin ada kot, tapi dalam agama Islam tak ada. Pernah ada juga, kalau beli loteri ni dapat 1 juta, dulu 1 juta kan, macam mana ya Ustaz? Ada pula orang kata, oh senang aja, derma kat seluruh anak yatim, lepas tu ambil keluar separuh.
Ya, boleh macam itu pula judi tak ada. Islam tak ada macam itu tuan-tuan. Jadi saya rasa cukuplah sekadar yang dapat diberikan masa kepada saya. Terima kasih kerana tuan-tuan sudi menunggu untuk mendengar celoteh saya pada malam ini. Mudah-mudahan ianya menjadi manfaat untuk diri saya sendiri dan kepada kita semua, supaya kita sama-sama berfikir berpuluh-puluh tahun kita berpesta ibadah. Manusia adalah makhluk yang suka berpesta, festival. Sebab tu Allah SWT berikan kita bulan Ramadan untuk dijadikan satu pesta. Pesta apa? Pesta ibadat. Mudah-mudahan dengan pesta ibadat yang ada ni tuan-tuan, menjadikan kita bangsa yang bertakwa, seterusnya menjadi bangsa yang terbaik untuk menjadi contoh kepada umat manusia. Tetapi malangnya sekarang ni umat Islam ni menjadi contoh umat yang paling menjengkelkan manusia tuan-tuan. Minta maaf, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.